Kesetiaan kepada raja dan negara. Calon yang kita ingin undi dalam pilihan raya kali ini, kita perlu pastikan yang benar-benar setia kepada raja dan negara. Apa yang dimaksudkan dengannya? Bila kita sebut raja, pertama sekali kita perlu faham ketua negara kita sekaligus menjadi ketua agama di negara kita, iaitu Yang di-Pertuan Agong, di samping ada raja-raja yang berdaulat untuk negeri masing-masing. Dan bila kita sebut Yang di-Pertuan Agong sebagai the supreme head, iaitu otoriti yang tertinggi, yang merupakan ketua negara kita, kita tidak boleh pisahkan baginda adalah selaku ketua agama Islam di negara ini. Apa yang dimaksudkan dengan ketua agama Islam di negara ini? Iaitu Yang di-Pertuan Agong telah bersumpah untuk mengambil tanggungjawab, untuk mengambil peranan dan mengambil amanah untuk mengangkat agama Islam dan segala undang-undang yang berada di dalamnya untuk diaplikasikan, untuk dipakai, untuk dilaksanakan pada setiap cara pelaksanaan di dalam jentera-jentera pentadbiran, dalam pengurusan, dalam kementerian ataupun pelaksanaan polisi yang bertentangan dan bercanggah dengan Islam. Bermakna dia belot kepada raja, dia berbelot kepada Yang di-Pertuan Agong. Dia mengkhianati negara kerana dia mengkhianati perlembagaan dalam persekutuan. Kerana seseorang yang setia kepada raja, dia kena menghormati agama yang diangkat oleh raja tersebut. Dalam konteks negara kita adalah agama Islam. Islam dalam konteks ini bukanlah sesuatu yang hanya dipakai untuk tujuan seremonial ataupun hanya adat istiadat semata-mata, atau hanya untuk tujuan cop, rubber stamp semata-mata, atau hanya untuk rasmikan majlis-majlis semata-mata, atau bukan hanya untuk dilaksanakan di dalam masjid ataupun surau, dalam madrasah semata-mata. Islam adalah sesuatu yang syumul, yang sempurna, yang sistem yang merangkumi segenap bidang. Dalam bidang pendidikan, pentadbiran, kehakiman, jenayah, bahagian pendidikan, perikanan, peladangan, nikah kahwin, semua aspek kehidupan manusia dibincangkan di dalam Islam. Dan Islam telah menawarkan keharmonian, menawarkan toleransi, telah menawarkan suatu bentuk keadilan kepada rakyat jelata. Maka siapa sahaja yang dilantik sebagai calon hendaklah orang yang mempunyai potensi untuk membantu Yang di-Pertuan Agong dalam melaksanakan hukum hakam Islam. Tidak kira calon itu adalah daripada kalangan orang Islam ataupun jika yang terlantik itu adalah bukan Islam. Yang penting dia hendaklah menjunjung agama Islam yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong tadi. Yang mana setiap daripada calon boleh berpegang pada agamanya masing-masing. Akan tetapi dia tidak boleh melakukan sesuatu ataupun melaksanakan polisi yang merugikan Islam, yang bercanggah dengan hukum hakam Islam. Maka mana-mana kementerian, mana-mana menteri dalam jabatan masing-masing, apabila melaksanakan polisi yang bercanggah dengan Islam, maka dia bukan lagi calon yang layak untuk diundi dalam pilihan raya kali ini, kerana dia tidak melaksanakan dan menghormati rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara.